Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia, guru pendidikan Islam anda. Murid-murid, daripada nasyid yang kita dengar tadi, agak-agak kita nak belajar tentang apa hari ni ya? Ya, murid-murid, kita akan mempelajari mengenai utusan yang mulia. Jom murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, bila kita sebut tentang utusan yang mulia, siapakah itu utusan? Nabi, Rasul. Siapakah Nabi dan siapa pula Rasul? Adakah Nabi dan Rasul ni orang yang sama? Adakah peranan Nabi dan Rasul juga sama? Apa perbezaan Nabi dengan Rasul? Murid-murid tahu tak? Jadi, kita akan lihat apa dia perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah persamaan Nabi dan Rasul. Yang pertama sekali, Nabi dan Rasul kedua-duanya adalah pilihan Allah. Boleh tak manusia saja-saja nak pilih, aku nak lantik ini lah jadi Nabi, aku nak lantik dialah jadi Rasul? Boleh tak? Tak boleh murid-murid. Nabi dan Rasul hanya dilantik, hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia tidak berhak untuk memilih Nabi dan Rasul. Yang kedua, Nabi dan Rasul adalah dari kalangan lelaki. Dan yang ketiga, Nabi dan Rasul menerima wahyu untuk diamalkan. Nabi dapat wahyu, Rasul pun dapat wahyu. Dah semua sama je. Maknanya Nabi dan Rasul ni samalah ya murid-murid. Dia ada satu saja perbezaan, iaitu kalau Nabi, dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Nabi dia dapat wahyu, tapi wahyu tu untuk diri dia sahaja. Dia tidak perlu untuk menyampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul pula diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul dapat wahyu dan dia wajib untuk sampaikan kepada umatnya. Boleh dapat murid-murid, perbezaan Nabi dan Rasul ini hanya satu. Nabi ini dia menerima wahyu untuk diri dia sendiri, manakala Rasul dia menerima wahyu untuk disampaikan pula kepada umat-umatnya. Yang lain semua sama, pilihan Allah, lelaki dan menerima wahyu. Boleh faham murid-murid mengenai perbezaan antara Nabi dan Rasul? Baik. Seterusnya kita lihat dalil wajib beriman kepada Rasul. Betul ke kita ni wajib beriman dengan Rasul? Ada tak dia punya bukti yang menyatakan bahawa kita ni memang kena percaya dengan Rasul, kita memang kena beriman dengan Rasul? Jadi kita lihat dalilnya ada terdapat di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, daripada dalil ini, jelas kepada kita
bahawa kita wajib untuk beriman, kita wajib untuk percaya, kita wajib untuk yakin dengan Rasulullah. 25 rasul yang wajib dikenali. Ya murid-murid, ingat lagi tak 25 orang rasul yang kita wajib untuk kenal, untuk kita ketahui? Ustazah yakin semua sekali dah menghafal nama-nama rasul ni, 25 rasul ni. Okey, jadi mari kita sama-sama nasyidkan lagu 25 rasul. 1, 2, mula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru hatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ya murid-murid, inilah 25 rasul yang kita wajib untuk kenali. Murid-murid dah kenal dah semua 25 rasul ni? Siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Idris? Ya murid-murid, kita wajib untuk kenal 25 rasul ini. Jadi kita kena perbanyakkan bacaan mengenai sirah-sirah rasul supaya jadi petunjuk, pedoman kepada kita. Baik murid-murid, nampak tak ada nama yang berwarna hijau dekat situ? Ada berapa? Ada 5 yang berwarna hijau. Jadi 5 yang berwarna hijau ini adalah rasul-rasul ulul azmi. Apa itu rasul ulul azmi murid-murid? Jom kita lihat kenapa dia ulul azmi. Baik, rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ini adalah para rasul yang memegang amanah yang besar dan mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Baiklah murid-murid, Rasul Ulul Azmi ni, dia ni adalah Nabi yang menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan dugaan ancaman yang diterima adalah lebih berat daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Dia menerima ancaman, dugaan yang sangat berat. Dia nak menyampaikan dakwah ni, begitu banyak sekali cabaran yang perlu ditempuhi. Baik, kita lihat nama 5 Rasul Ulul Azmi ni kan. Contoh yang pertama tu Nabi Nuh. Umatnya tak nak ikut sampai Allah menurunkan banjir yang besar. Nabi Ibrahim pula hampir dibakar oleh Raja Namrud yang zalim. Nabi Musa, macam mana Nabi Musa? Kita tahu bahawa dia perlu berlawan dengan Raja Fir'aun, yang kita ketahui Fir'aun ini adalah raja yang sangat zalim. Kemudian Nabi Isa hampir dibunuh oleh pengikut dia sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu macam-macam juga dugaannya. Dilempar dengan batu sampai berdarah, dituduh gila dan sebagainya. Jadi selayaknya lah 5 orang rasul ini digelarkan sebagai Rasul Ulul Azmi. Baik murid-murid, kita telah ketahui siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Maka kita perlu ketahui pula apakah peranan Rasul itu. Rasul ni apa tugasnya?
Okey, yang pertama sekali peranan Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi Rasul ini sebagai utusan Allah, jadi dia menyampaikan wahyu yang Allah beri kepada dia untuk kita amalkan, untuk sebagai pengajaran kepada kita. Yang kedua, Rasul sebagai seorang yang membimbing manusia supaya beriman kepada Allah. Rasul yang bimbing kita supaya kita ni beriman kepada Allah, jangan beriman kepada benda-benda atau perkara-perkara yang lain. Kita jangan sembah patung, jangan sembah matahari. Jadi kita perlu beriman hanya kepada Allah. Jadi kita perlu hanya menyembah Allah. Jadi itu antara peranan Rasul. Yang ketiga pula, Rasul perlu menjelaskan cara hidup yang diredai Allah. Rasul yang mengajarkan kita macam mana cara hidup yang betul, macam mana cara perniagaan yang betul, bagaimana cara belajar dengan betul supaya kita jadi murid yang cemerlang. Jadi itu peranan Rasul. Seterusnya, Rasul mendidik manusia supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab itu kita kena ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Rasul ni dah banyak beri contoh teladan yang baik. Dia yang mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Seterusnya, Rasul mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Rasul yang mengajar kita macam mana kita nak dapatkan ibadah yang sempurna. Kena solat di awal waktu, wuduk kena betul. Nabi Rasul dah ada ajarkan semua itu untuk mendapatkan ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir, Rasul menjadi contoh teladan kepada manusia. Rasul menunjukkan cara yang betul dan kita mesti ikut apa yang Rasul dah tunjukkan kepada kita. Seterusnya, kepentingan beriman kepada Rasul dan apa tindakan kita yang membuktikan kita ini beriman dengan Rasul. Kita lihat kedua-duanya. Apa dia kepentingan kita beriman dengan Rasul dan apa tindakan kita yang menyatakan kita ni beriman dengan Rasul tu. Baik, yang pertama sekali, kita meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Bila kita beriman kepada Rasul, maka kita akan semakin yakin, kita akan semakin sayang terhadap Rasul. Dan apa pula yang kita nak kena buat membuktikan kita ni yakin, kita ni sayang dengan Rasul? Jadi kita perlu mendalami dan menghayati sirah Nabi dan Rasul. Kita kena rajinlah cari sirah Nabi. Kalau kita tak baca tentang Nabi, macam mana kita nak kenal Nabi? Macam mana kita nak kenal Rasul? Bila kita langsung tak pernah peduli pun nak baca tentang kisah Rasul, maknanya kita belum lagi betul-betul meyakini, belum lagi betul-betul menyayangi Rasul. Yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Bila kita beriman kepada Rasul, kita akan automatik melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Itu kepentingan dia. Dan apa pula yang kita nak buat, apa yang kita perlu buat yang membuktikan kita ni melaksanakan ajaran Nabi dan Rasul. Betul ke kita ni dah laksanakan ajaran Nabi, ajaran Rasul? Jadi yang perlu kita buat, mengamalkan ajaran Rasul. Ada tak kita buat sunnah Nabi?
Kita cek balik diri kita. Kita buat tak apa yang Nabi ajarkan? Kita solat tak? Nabi ajar kita solat, kita solat tak? Nabi ajar kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran tak? Jadi bila kita betul-betul sayang, betul-betul yakin dengan Rasul, maka kita akan mengamalkan apa yang Rasul ajarkan pada kita. Seterusnya, kepentingan beriman kepada Rasul, kita akan sentiasa berakhlak mulia. Bila kita beriman dengan Rasul, maka kita ni dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okey, sebagai tindakan, betul tak kita ni dah berakhlak dengan akhlak yang mulia? Apa yang kita nak kena buat? Okey, yang kat sini adalah sebagai satu contoh, iaitu menjaga masa. Wal asr. Dalam Al-Quran pun ada sebut demi masa. Jadi kita nak jaga masa. Ini salah satu contoh berakhlak mulia. Kita jaga tak masa kita? Waktu solat, kita solat awal waktu ke dekat ujung-ujung waktu? Waktu belajar pun sama juga. Kita jaga tak masa belajar kita ke? Lebih banyak kita bermain gadget daripada kita belajar. Kita kena jaga masa kita. Jangan membazirkan masa dengan perkara yang sia-sia. Seterusnya, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Bila kita beriman kepada Rasul, maka kita akan meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Macam mana nak meneruskan dakwah Nabi dan Rasul? Apa yang kita perlu buat? Kita berdakwah kepada orang lain. Macam mana Nabi dah sampaikan dekat kita, jadi itulah kita sampaikan kepada orang lain. Barulah kita dapat mengikut sunnah Nabi, iaitu berdakwah. Dan yang terakhir, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Jika kita beriman dengan Rasul, jadi kita dapat bersungguh-sungguh ni untuk melakukan ibadah. Kita tak main-main untuk melakukan ibadah. Jadi apa tindakan yang kita kena buat? Mengikut sunnah Rasul. Kita ikut sunnah Nabi, barulah kita sama-sama dapat membuat ibadah dengan bersungguh-sungguh. Solat betul-betul, solat dengan khusyuk, ngaji betul-betul, ngaji dengan bacaan yang bertajwid. Kita beribadah bersungguh-sungguh. Tak adalah kita solat main-main, ngaji sekadar boleh sebut walaupun salah. Tak boleh macam tu. Jadi kita dalam beribadah pun kita kena bersungguh-sungguh. Alhamdulillah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan kita semua dapat beriman dan bertambah keyakinan kita beriman kepada Rasul-Rasul yang kita wajib percayai. Baiklah murid-murid, sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.